Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Siang tadi telah berlangsung pertemuan antara saya dengan Zul Yahya bertempat dekat kafe beliau dekat Meru Ipoh. Di mana pertemuan tersebut walaupun ada ketikanya panas tetapi berlangsung dalam suasana yang harmoni dan baik-baik sajalah. Bahkan tidak ada apa-apa ill feeling antara saya dengan Zul Yahya, alhamdulillah. Di sini saya buat sedikit ringkasan lah tentang pertemuan tadi berdasarkan kepada sudut pandang saya. Kalau sudut pandang Zul itu berbeza, kalau dia nak utarakan itu terpulang pada beliau. Dan pandangan saya ini sebenarnya dikongsi juga oleh pemerhati. Sebab tadi ada orang buat live pemerhati dan beliau juga berkongsi pandangan yang sama dengan saya lah sedikit berkenan dengan apa yang kami bincangkan tadi. Pertamanya tuan-tuan dan puan sekalian, Zul Yahya mendakwa beliau buat semua apa yang beliau buat selama ini adalah untuk membawa mesej kasih sayang dan juga untuk islahkan politik kita daripada perbuatan keji, memaki, caci dan fitnah, memburuk-burukkan lawan dan macam-macam lagi dah. Kiranya dia dah tak nak tengok politik yang seperti itu berlaku dekat negara kita ini. Tetapi itulah ironinya, dia sendiri membawa perkataan-perkataan yang kasar itu dalam video-video dan juga status-status FB-nya. Bila dia tanyakan, memang dia mengakui bahawa dia tidak bangga dengan perkara itu tetapi dia buat ada sebab. Dan dia mahu mencetuskan satu tindak balas dan sebagainya. Cumanya saya memang sangat berbeza pandangan dengan beliau lah pasal hal tersebut. Sebab bagi saya telah beritahu pada Zul tadi, kalau dia betul-betul nak buat satu pembaharuan, dia kena menjadi seorang yang lebih nampak neutral. Tak ada orang pun neutral kat Malaysia ni. Dan dunia pun tak ada siapa akan neutral. Tapi kena bagi nampak neutral. Macam sekarang, apa yang Zul Yahya buat, dia kata dia menolak politik caci maki dan sebagainya dan dia halakan perkara itu kepada PAS. Dia kata PAS lah benda yang teruk sangat, PAS lah bawa perkara ini, PAS lah yang politik caci maki dan sebagainya. Sedangkan saya telah memberikan beliau hujah betapa Pakatan Harapan Barisan Nasional juga tidak terkecuali, tidak seselamat pun, tidak suci pun daripada caci maki orang. Saya sebut tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun kata orang bangang dekat atas stage, kata orang bodoh dan macam-macam lagi. Kata Najib Pandikuti satu ketika dahulu, anak babi tahu Pandikuti tu. Jadi, setiap pihak ini bermasalah. Sama juga macam penyokong. Dalam PAS ini, walaupun memang, yelah, PAS ini parti Islam, ada ulama sebagainya, tapi tak semua yang menyokong PAS itu merupakan ustaz-ustaz belaka. Ada di antara mereka yang masuk air. Ada di antara mereka yang bukan golongan asatizah dan sebagainya, yang pergi usrah, tadah kitab dan sebagainya. Tak ada. Ada juga yang jenis rockers, yang jenis kepala gila, yang sokong PAS. Jadi, kadang-kadang mereka inilah yang menyokong PAS ini yang membalas dengan kasar akan status-status Zul Yahya sebelum ini. Dan silapnya Zul, dia balas balik benda itu dengan perkara yang sama juga. Itu yang jadi macam tunggang terbalik itu berbalah, lama-lama koyak. Itu isu dia. Dan saya beritahu pula pada Zul, benda yang sama jadi pada saya. Saya buka status pun contohnya kan, tengok-tengok ada anak apa-apa hentam. Yang kutuk saya, kutuk peribadi, kutuk ciptaan Allah yang lidah saya pendek ni kan, pelat S ni, orang kutuk saya, kutuk kulit saya jeragat ni. Kan, macam-macam benda yang orang kutuk sebenarnya. Tetapi dalam masa yang sama juga, saya nak macam mana? Kan? Sebab itu asam garam. Bila kita buka satu status yang agak berbau politik, walaupun mungkin kita tak sengaja nak berpolitik, tapi agak berbau politik, dan kemudian status itu dilihat macam memihak, of course lah you akan diserang oleh pihak yang berlawanan. Kalau you serang satu pihak, you serang PAS sebagai contohnya, of course orang-orang PAS akan serang you balik. Benda tu common, benda tu biasa sebenarnya. Kan? Bila you bertindak, pasti akan ada tindak balas. Masalahnya ialah bagaimana kita nak menyantuni tindak balas kita itu supaya kita tidak terjebak dalam mana-mana kontroversi. Itu isu yang berlaku dekat Zul Yahya sekarang. Dia telah tersilap dekat situ dan dia akui pun dia silap dekat situ. Tetapi dia kata dia buat benda tu ada sebab. Which is, macam saya katakan tadi, saya tak setuju. Better jadi macam Abid Liu. Orang duk maki dia, orang duk kutuk dia, kata dia macam-macam, money laundering lah apa-apa semua, tuduh dia buat jenayah, tuduh dia qazaf macam-macam sebagainya kan. Tetapi dia tetap buat kerja-kerja dakwah dia. Dia tetap bawa mesej Allah sayang kita dan sebagainya. Dia tidak pernah retaliate. So, di situ, orang yang kutuk dia pun pastinya macam, nak kutuk pun susah juga sebab dia tak balas apa-apa. Kita je macam kutu tau. Tak boleh kutuk dia masalahnya. Itu yang saya cakap dekat Zul. Kalau anda benar-benar ikhlas hendak membawa mesej kasih sayang, mesej supaya politik ini bersih, then you kena buat macam tu. Jangan retaliate pada orang yang attack you, yang kutuk you sebagainya. Dan satu lagi, macam saya katakan tadi, Zul dia fokus serangan dia pada satu pihak iaitu PAS. Sedangkan macam mana yang saya katakan tadi juga, yang buat perangai gila yang dalam politik ini, semua pihak ada.
Dalam PAS pun sama perangai dia, dalam PKR pun sama, dalam UMNO sama, dalam Parti Amanah sama, semua sama. Pemimpin yang cakap kasar dalam PAS pun ada, dalam PKR ada, Parti Amanah ada, kan? Macam, yalah, di mana-mana sahaja ada culprit ini. Yang cakap kasar atas stage, yang cakap kasar dalam parlimen, macam Sani Hamzan contohnya kan. Semua ada. Jadi kita tak boleh nak halakan salah itu pada seorang. Kalau betul Zul ini memang nak fokus kepada dakwah, dia sebut secara umum. Oh, politik kita tak nak. Orang-orang politik tak kira parti apa pun. Hijau, biru, merah, oren ke apa-apa ke. Berbalas-balas serangan. Berbalas-balas caci maki. Berbalas-balas mengeji. Jangan macam tu. Kita tak nak fitnah itu berluasa. Kita tak nak politik yang merendahkan orang lain. Yang memburuk-burukkan orang lain. Cakap secara umum. Siapa terasa, lantak kau lah kat situ. Kan? Tak ada masalah. Tetapi dalam masa yang sama juga, kita dah sampaikan mesej kita secara orang kata apa, terbuka dan tidak memihak ataupun tidak cenderung kepada sesiapa. Dan kalau ada haters, nampak sangat dia tu memang tak boleh ditegur. Tu tak boleh buat apalah kan. Jadi itu dia tuan-tuan sekalian, sedikit apa yang saya boleh sampaikan kepada anda sebenarnya. Sebenarnya perbincangan yang panjang sampai sejam lebih dekat 2 jam tu, berkisarkan tentang hal itu sahaja. Dan saya cuba membawa benda ini di kerangka politik sedikit sebab Zul Yahya ini diserang kerana politik. Dia bukan diserang kerana mesej agama yang dibawa, tetapi kerana politik. Jadi saya membawa kotonasi politik sebab tak dapat tidak, kita tak boleh elak. Semua benda ini adalah berkait rapat dengan politik. Dan politik ini merupakan satu isu yang sangat-sangat sensitif dalam kalangan masyarakat kita sebenarnya. Jadi benda itu yang Zul kena terima. Tetapi itulah, akhirnya kita memang tidak dapat titik tengah lah. Zul tetap berkeras dengan pendirian dia. Dan saya pun walaupun cuba untuk menyampaikan tentang apa yang cantik untuk dibuat, cadangan saya yang lebih baik untuk dilakukan iaitu fokus kepada semua pihak bermasalah, semua pihak juga ada bagus dia, dan kita bagi mesej terbuka secara umum, tapi dia nampak keberatan nak terima semua tu. Dan kalau yang tu memang kita tak boleh kata apalah, sebab tugas saya untuk menyampaikan pandangan saya telah pun berjaya, dan alhamdulillah macam saya katakan tadi, Zul menerima pandangan saya, tapi sama dia nak laksanakan ataupun tidak, wallahualam bisawab. Itu bukan hak saya. Itu tugas Allah nak buka pintu hati dia atau macam mana. Jadi minta maaf tadi live ada lag dan sebagainya. Bateri saya siap kong lagi tadi kan. Tapi insyaAllah kita akan cuba untuk postkan video penuh live tadi. Tapi kalau sangkut-sangkut sorry lah sebab saya download daripada live kan. Dekat kita punya laman sosial. Boleh tengok dekat YT nanti insyaAllah kita akan post dekat YT sebab video panjang. Lebih kurang dalam dekat, macam saya kata tadi, dekat 2 jam. Jadi apa-apa pun yang penting dalam perbahasan tadi, sebenarnya tak ada siapa pun menang. Sebaliknya, semua kalah. Sebab apa tau? Sebila saya kata semua kalah, bermaksud kita tak dapat capai satu titik tengah untuk mengaplikasikan apa yang Zul Yahya mahukan dan apa yang saya rasa patut dilakukan. Iaitu untuk menyampaikan mesej politik yang lebih matang. Tetapi itulah pendekatan yang sangat-sangat berbeza. Apa-apa, terima kasih kepada semua yang menonton tadi. Terima kasih atas segala sokongan. Yang baik itu datang Allah Ta'ala. Yang tak bercomel itu daripada kelemahan saya sendiri. Apa-apa hal, yang paling utama sekali, kita sebagai pemerhati politik, sebagai pengamen politik, apa yang kita jaga tuturlah yang berada dekat kalaupun dan dekat kanan kita. Terbalik. Dekat kiri dan juga kanan kita. Boleh terbalik pula kan? Tapi apa-apa pun, jumpa lagi akan datang. Besok kita akan sembang panjang pasal bajet insyaAllah. Assalamualaikum.